Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini cikgu akan kongsikan berkenaan dengan bab 4 tingkatan 3 iaitu Kerajaan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Dalam kelas sebelum ini kita dah belajar berkenaan dengan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Kalau awak semua perhatikan dalam peta yang cikgu berikan ini, yang berloret berwarna kuning itu adalah Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang telah kita belajar dalam bab 3. Bagi negeri yang berloret berwarna merah ini kita belajar dalam bab 2. Jadi pada hari ini fokus kita adalah negeri-negeri yang bertanda berwarna biru itu. Iaitu negeri Perlis, negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu dan juga negeri Johor. Kiranya kelima-lima negeri ini merupakan negeri-negeri terakhir yang British dapatkan. Dan pada hujung bab ini kita akan nampaklah akhirnya British telah berjaya untuk menakluk ke semua negeri-negeri yang ada dalam kerajaan di Tanah Melayu. Secara keseluruhannya dalam bab ini kita akan belajar beberapa perkara. Perkara yang pertama kita akan belajar berkenaan dengan latar belakang negeri-negeri Melayu ini. Yang berwarna biru ni saya akan terangkan kepada awak berkenaan dengan siapakah pemerintahnya, apakah nama raja dia, ada tak gelaran-gelaran raja dia, ada tak undang-undang yang digunakan dalam setiap negeri itu. Kemudian kita akan belajar pula berkenaan dengan apakah sebab ataupun faktor British nak dapatkan kelima-lima negeri ini. Dan yang ketiga kita akan belajar berkenaan dengan setelah British mendapatkan negeri-negeri Melayu ini, apakah perubahan yang British lakukan terhadap negeri-negeri ini. Adakah sama dengan negeri Melayu Bersekutu dan juga negeri Selat? Sama-sama kita belajar selepas ini. Kita belajar berkenaan dengan latar belakang kerajaan Melayu sebelum kedatangan kuasa Barat. Kerajaan pertama yang akan kita belajar adalah kerajaan Perlis. Sebagaimana yang awak nampak di hadapan ini, kita ada dua orang pemimpin kerajaan Perlis pada zaman sekarang. Yang pertama atas ini adalah Raja Perlis dan yang bawah ini adalah Raja Muda Perlis. Dan dekat ujung atas sana itu adalah bendera Perlis. Mana tahu kan, tak tahu kan macam mana rupa bentuk dan juga warna bendera negeri Perlis, hanya atas itu adalah bendera negeri Perlis. Okey, sekarang kita tengok pula apakah bentuk pemerintahan yang diamalkan dalam kerajaan Perlis waktu dahulu. Pertama, pemimpin kerajaan Perlis zaman awal itu dikenali sebagai Raja Said Hussein. Dan Raja Said Hussein ini mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kerajaan Siam. Dan apa itu kerajaan Siam? Siam itu merupakan kerajaan sekarang kita panggil Thailand lah. Okay, kerajaan Thailand itu dia bersempadan dengan kerajaan Perlis. Dan waktu itu kerajaan Siam merupakan sebuah kerajaan yang cukup hebat. Sebab itulah Siam itu berjaya untuk mengekalkan kemerdekaan kerajaan dia. Tak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa asing dekat dunia sampai ke hari ini. Sebab itu disebabkan adanya hubungan baik antara kerajaan Perlis dengan kerajaan Siam, Raja Siam telah menganugerahkan satu gelaran istimewa kepada Raja Said Hussein. Gelaran tersebut dikenali sebagai Pia Songkram Ramawici Wilis Asmara Pia Lind. Kemudian sewaktu Raja Said Hussein menjadi seorang pemimpin, baginda telah melantik Tuan Said Abdullah sebagai Raja Muda. Kemudian baginda juga telah melantik Datuk Arau sebagai Perdana Menteri bagi membantu Raja Said Hussein mentadbir kerajaan Perlis. Kemudian kerajaan Perlis ini kita dapat bahagikan kepada 22 mukim dan pada waktu itu kerajaan Perlis telah menggunakan undang-undang yang sama macam mana kerajaan Kedah gunakan. Bila tengok kepada jumlah mukim tu kan kecil je Perlis ni kan. Tapi itulah walaupun kecil negeri ini sangat aman dan kaya dengan harum manis. Okey, seterusnya kita tengok pula kerajaan yang kedua, iaitu Kesultanan Kedah. Sebagaimana yang awak perhatikan dekat bawah ini merujuk kepada Sultan Kedah pada zaman sekarang. Dekat ujung sebelah sana kita ada Jata Negeri Kedah. So kenal pasti sikit lah macam mana rupa bentuk tu kan. Okey, siapakah yang mentadbir kerajaan Kedah? Okey, nama pemimpin kerajaan Kedah adalah Sultan Muzaffar Shah. Itu adalah Sultan pertama Kedah. Dan kerajaan Kedah ini merupakan antara kerajaan yang terawal muncul dalam kerajaan di Tanah Melayu. Sama juga macam kerajaan Perlis, kerajaan Kedah juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kerajaan Siam. Dan dalam kerajaan Kedah itu terdapat 128 mukim ataupun daerah kecil. Dan hebatnya kerajaan Kedah ini adalah Kedah merupakan antara contoh kerajaan yang mempunyai beberapa jenis undang-undang yang hebat.
yang mampu untuk membantu pemerintah dia bagi mentadbir kerajaan. Antara undang-undang yang terdapat dalam Kedah, kita ada Undang-Undang 1060 Hijrah, kita ada Tembera Datuk Seri Paduka Tuan, kita ada juga Hukum Kanun Datuk Kota Setar, kita ada adat kebesaran pada masa tabal orang besar, dan kita ada adat meminang dan undang-undang. Ini merupakan latar belakang Kerajaan Kesultanan Kedah. Kerajaan yang ketiga kita akan belajar adalah berkenaan dengan Kesultanan Kelantan. Kalau Kelantan ini berada dalam kawasan pantai timur kan. Latar belakang Kerajaan Kelantan, kita tengok dulu berkenaan dengan pemerintah dia. Siapakah yang telah mentadbir Kerajaan Kelantan? Sebenarnya awak nampak dekat atas ni. Nama pemimpin kerajaan terawal itu adalah Long Yunus. Siapakah Long Yunus ini? Long Yunus inilah antara orang yang memainkan peranan cukup penting dalam menggabungkan semua daerah dalam Kelantan untuk menjadi sebuah kerajaan. Maksudnya menyatukan negeri Kelantan itu menjadi satu daripada ada banyak pecahan daerah. Dan ketika mana Long Yunus itu menjadi seorang pemimpin dalam kerajaan Kelantan, baginda sering menerima ancaman daripada kerajaan sebelah dia, iaitu kerajaan Terengganu. Disebabkan adanya ancaman daripada Terengganu itulah Long Yunus memilih untuk menjalinkan hubungan dengan kerajaan Siam. Sekiranya ada hubungan yang baik, Siam dapat membantu Kelantan. Sekiranya ada sebarang bentuk ancaman yang datang untuk mengancam negeri Kelantan. Disebabkan hubungan yang baik itulah, kerajaan Siam itu telah menganugerahkan satu gelaran kepada Long Yunus yang dikenali sebagai Pia Bibit Pakdi. Itu gelaran dalam bahasa Siam. Seterusnya adalah berkenaan dengan sistem pentadbiran yang diwujudkan dalam kerajaan Kelantan. Sistem pentadbiran dalam Kelantan itu dikenali sebagai sistem jemaah menteri. Dan dalam Kelantan, kita bahagikan Kelantan kepada 3 jajahan yang berbeza. Pertama adalah kawasan Pasir Putih, yang kedua adalah Pasir Mas, dan yang ketiga adalah Selatan Batu Mekebak. Dan yang terakhir adalah pemerintahan kerajaan Kelantan dibantu oleh pembesar yang dikenali sebagai Tok Kuing ataupun pengawal. Kiranya Tok Kuing dan juga pengawal ini merupakan pemimpin dekat peringkat yang lebih kecil, dekat peringkat daerah. Kemudian dalam kerajaan Kelantan dah wujud satu undang-undang. Yang istimewanya Kelantan ini, undang-undang mereka berteraskan kepada hukum syarak. Bagi pelajar yang tak faham apa itu hukum syarak itu merupakan undang-undang yang berteraskan kepada agama Islam. Itu adalah latar belakang kerajaan Kelantan. Seterusnya kita tengok pula berkenaan dengan Kesultanan Terengganu. Yang awak nampak ini merupakan Sultan Terengganu pada zaman sekarang. Yang atas sana kita ada bendera kerajaan Terengganu. Sekarang apa bentuk ataupun latar belakang kerajaan Kesultanan Terengganu? Kerajaan Terengganu itu ditadbir oleh beberapa orang sultan yang cukup hebat dan antaranya adalah Sultan Zainal Abidin I. Ketika mana Sultan Zainal Abidin I menjadi pemimpin, beliau telah melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbiran dia. Kemudian bila dah mangkat Sultan Zainal Abidin pertama, diganti pula dengan pemimpin-pemimpin seterusnya. Antaranya adalah Sultan Zainal Abidin III. Sewaktu Sultan Zainal Abidin III ini menjadi seorang pemimpin, dia dibantu oleh beberapa orang pembesar yang cukup hebat. Antaranya seperti Tengku Musa, kita ada Tuan Hitam dan juga Cik Abdul Rahim. Dan pada waktu itu, Sultan Zainal Abidin juga telah melantik pembesar yang bergelar Datuk Mata-Mata, dan Terengganu juga sama macam negeri-negeri Melayu yang lain menjalinkan hubungan dengan kerajaan Siam. Dan pada waktu ini, kerajaan Terengganu telah pun mempunyai undang-undang yang berteraskan kerajaan Islam ataupun undang-undang Islam. Nama undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu, dan hakim yang nak dilantik dalam kerajaan Terengganu itu perlu hebat dalam hal-hal keagamaan Islam pada ketika itu. Ini merupakan kerajaan Terengganu. Seterusnya tengok pula berkenaan dengan kerajaan Johor. Sebagaimana perhatikan, ini merupakan Sultan Johor pada zaman dahulu yang dikenali sebagai Maharaja Abu Bakar. Agak istimewa kerajaan Johor ini. Sebab apa? Satu-satunya golongan pemerintah kerajaan negeri yang diberikan gelaran Maharaja. Kerana dia baginda sering menjalinkan hubungan yang sangat baik dengan kerajaan Barat dan dianugerahkan oleh pemimpin kerajaan Barat dengan gelaran Maharaja. Dekat atas ini kita ada bendera negeri Johor. Johor ini merupakan negeri yang berada dalam bahagian selatan tanah Melayu lah. Dan pada zaman sekarang Johor adalah sebuah negeri yang cukup kaya lah. Cukup hebat kerajaan ini.
Apa bentuk latar belakang kerajaan ini? Pertama, Kesultanan Johor itu diperintah oleh mereka yang berketurunan bendahara. Bermula daripada Temenggung Daik Ibrahim dan disambung pula oleh Daik Abu Bakar. Dan kerajaan Johor itu dia mencapai tahap kemodenan yang hebat ketika mana zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Apa yang baginda buat dalam kerajaan Johor? Jom kita perhatikan sama-sama. Pertama, baginda telah mewujudkan Majlis Jemaah Diraja Johor, jemaah menteri dan juga jabatan-jabatan kerajaan. Kemudian Maharaja Abu Bakar juga dibantu oleh beberapa pembesar seperti Datuk Seri Amar Diraja dan juga Datuk Bentara Dalam. Seterusnya baginda juga mewujudkan jawatan menteri besar dan juga setiausaha kerajaan. Kemudian kalau tengok balik daripada negeri-negeri yang 4 sebelum ini, Johor ini merupakan antara negeri yang menunjukkan mempunyai satu sistem pentadbiran yang teratur. Sebab apa dia boleh ada pentadbiran yang sangat teratur? Sebab baginda Maharaja Abu Bakar ini selalu bergerak pergi ke negara barat untuk belajar tentang selok-belok pentadbiran birokrasi barat. Akhirnya baginda berjaya untuk mengadaptasikan kaedah yang kat Eropah itu dalam kerajaan Johor. Sebab itulah Kesultanan Johor itu mempunyai sistem pemerintahan yang teratur. Kemudian dalam kerajaan Johor juga telah mewujudkan undang-undang yang tersendiri dan undang-undang tersebut dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan. Akibatlah pelajar, sampai sekarang kita nak belajar berkenaan dengan latar belakang kerajaan yang ada sebelum kedatangan kuasa barat. Kita dah belajar berkenaan kerajaan Perlis, kerajaan Kedah, kerajaan Kelantan, kerajaan Terengganu dan juga Kesultanan Johor. Selepas ini kita akan sambung pula berkenaan dengan apa sebab kerajaan British mahu mendapatkan kelima-lima negeri ini dan berjaya untuk merampas keseluruhan tanah Melayu pada akhirnya. Selepas ini kita akan sentuh topik itu.